Seterusnya kita ke bumi Kenyalang, ke arah pelancongan pintar selari dengan agenda transformasi digital Kerajaan Sarawak. 2 inisiatif digital telah dilancarkan hari ini. Perinciannya kita bersama Pumawin. Silakan Puma. Baik, terima kasih Durul. Lembaga Pelancongan Sarawak STB hari ini melancarkan 2 inisiatif digital yang merupakan langkah penting ke arah pelancongan pintar selari dengan agenda transformasi digital Kerajaan Sarawak. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, inisiatif berkenaan ialah STB, Intel dan platform e-pembelajaran dengan Lotus Voyager Group LVG. STB Intel will provide yet another component in the backbone of our digital tourism strategies. Through this government to business or G2B data sharing initiative, we hope our ministry and our tourism industry stakeholders will be able to leverage on the data compiled by the government agencies, tourism website, in addition to Google Analytics, to monitor the effectiveness of tourism strategies, identify new key opportunities, as well as create new initiatives and policy recommendations in the near future. Menyentuh mengenai platform e-pembelajaran dengan LVG profesional pelancongan yang berpangkalan di Eropah pula, Datuk Seri Abdul Karim berkata ia merupakan kerjasama bagi mempromosi Sarawak sebagai destinasi pelancongan dan produk pelancongan negeri ini menerusi e-pembelajaran dan teknologi interaktif. Sarawak merupakan negeri pertama mengguna pakai platform e-pembelajaran LVG berkenaan yang menyediakan pendekatan inovatif dan menyeronokkan dalam mendidik profesional pelancongan dari seluruh dunia tentang Sarawak. STB mula mengguna pakai platform tersebut pada April lepas dan terdapat 1,346 pengusaha pelancongan di wilayah ini yang bersedia untuk menyertai kursus yang ditawarkan dan STB menyasarkan 10,000 ejen pelancongan yang akan dilatih menerusi kursus tersebut menjelang hujung tahun ini. Kursus tersebut melibatkan 5 modul merangkumi budaya, pengembaraan, alam sekitar, makanan dan festival. Datuk Seri Abdul Karim menyatakan demikian pada majlis pelancaran inisiatif tersebut di Kuching. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif STB Syazid Datuk Saleh Asko yakin platform e-pembelajaran tersebut akan menyediakan informasi berkaitan tentang cara untuk mempromosi Sarawak kepada pengusaha pelancongan antarabangsa kerana LVG mempunyai jaringan dengan negara China, India, Indonesia, Jepun, Korea, Filipina, Thailand dan Malaysia. Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS mengkaji pelan pembinaan terminal lori yang bakal menangani isu tempat letak lori yang lebih cekap. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, kajian ini masih dalam perbincangan dan ia bertujuan untuk menaik taraf sistem pengangkutan dan logistik di Sarawak yang akan menyediakan kemudahan yang lebih efektif. Jelasnya, keseluruhan rangkaian pengangkutan di Sarawak perlu dikaji secara mendalam oleh kerana lebih banyak sambungan jalan raya pada masa ini. Because we have to look into the logistic industry in Sarawak, throughout the whole Sarawak. It cannot be like this anymore. As you know, we want to prevent all these heavy vehicles to go into the city centre. So we have to have proper terminal where we have facilities, where we have warehousing, where the goods arrive, they can unload the goods from the warehouse. Ujarnya terminal yang dicadangkan tersebut bakal mempunyai kemudahan seperti gudang, tempat penginapan dan tempat makan. Beliau berkata demikian kepada pihak media semasa melawat di tapak letak lori di Jalan Ding Ling Kuong berdekatan dengan Jambatan Igan Sibu. Tambahnya lagi, dengan adanya kemudahan di terminal tersebut, ianya akan memudahkan proses memunggah dan memuat barangan di samping bagi mengelakkan lori daripada masuk ke pusat bandar. Di Miri, seramai 16 individu telah ditahan atas pelbagai kesalahan jenayah menerusi operasi bersepadu Aidilfitri dan operasi Kesan. Menurut Ketua Polis Daerah Miri, ACP Alexan Nagacabu, kesemua individu terbabit berumur lingkungan 28 tahun hingga 67 tahun. Menerusi kenyataan, ACP Election mendedahkan daripada op berkenaan seramai 327 individu dan 226 kenderaan serta 296 buah premis telah diperiksa.
Sementara itu, statistik jenayah jalanan iaitu jenayah harta benda dan jenayah kekerasan menunjukkan penurunan ketara sebanyak 87%. Seramai 43 pegawai dan anggota terlibat dalam menjayakan OP berkenaan. OP bersepadu Aidilfitri dan OP Kesan yang dilancarkan pada 28 April hingga Ahad lalu bertujuan menjamin keselamatan orang awam pada musim perayaan. Selain itu, ia juga mencegah dan mengurangkan jenayah di kawasan hotspot seperti mengesan orang yang dikendaki. Seorang lelaki tempatan maut apabila kereta jenis sedan dipandu mangsa merempuh pokok dalam Kemalangan Kediri di Jalan Luar Esplanade Miri kira-kira pukul 2 pagi. Pemangku Ketua Zon Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 6 Miri Penguasa Kanan Bomba 2 Ahmad Nizam Sapai dalam laporan bomba menyatakan mangsa dikenali sebagai Ling Cheh Kai 28 tahun disahkan mati oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan mayatnya diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Terdahulu, antara tindakan operasi yang dilakukan oleh pihak bomba ialah melakukan size up iaitu mengumpul seberapa banyak maklumat berkenaan tempat insiden berkonsepkan saver dan kemudian bertindak mengeluarkan mangsa dengan menggunakan peralatan menyelamat. Seterusnya, mangsa telah diserahkan kepada pihak ambulan KKM untuk rawatan lanjut. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Terima kasih Bu Mawin atas perincian itu.